untuk mengelakkan serangan monyet. Baik, kita sekarang ke kaedah meracun. Bagaimana kita boleh lakukan kerja-kerja meracun. Terdapat dua jenis kaedah meracun, iaitu racun berjadual dan racun tidak berjadual. Baik, di sini saya akan terangkan dulu berkaitan dengan racun berjadual. Seperti contoh, jadualnya adalah seperti contoh sekiranya tuan-tuan dah menetapkan seminggu sekali meracun ataupun setiap 5 hari sekali tuan-tuan ingin meracun, tanpa gagal ianya perlu dilakukan. Contohnya hari pertama, hari kedua, tak kira lah hari ini adalah satu hari bulan ke, contoh kita boleh gunakan jugalah contoh satu hari bulan, setiap satu hari bulan ke 5 hari bulan. Okey, ini adalah hari kelima. Setiap 5 hari bulan ni kita kena meracun tanpa gagal. Begitu juga dengan hari selepasnya. Sebentar ya, saya cuba zoom balik. Okey, di sini selepas kita meracun, 5 hari selepas itu pun kita kena teruskan juga dengan aktiviti meracun tanpa gagal. Begitulah berterusan setiap hari, setiap 5 hari. Baik, saya mencadangkan untuk memulakan racun seawal-awal pagi sebelum pukul 10 ataupun selewat-lewat petangnya pukul 5 ke atas. Kerana waktu ini untuk meracun serangga ataupun racun kulat tidak masalah tuan-tuan puan-puan boleh melakukan lewat sikit walaupun keadaan berangin. Yang penting tuan-tuan perlu pastikan peralatan khas untuk keselamatan tu digunakan. Kalau racun rumpai, untuk membunuh racun rumput-rumput, ianya perlu dilakukan seawal-awal pagi di waktu tidak berangin. Baik, bagi racun serangga dan kulat, seawal pagi sebelum pukul 10 ataupun petang selepas pukul 5 petang, selepas asar lah sebaiknya. Dan sekiranya telah meracun tetapi hujan selepas tu, katalah kejap tadi, pagi tadi dah meracun, tengah hari hujan, dan kerana hujan menghakis racun yang berada di daun tanaman, tuan-tuan dan puan perlu ulang keesokan harinya cover balik. Ataupun alternatifnya, apa yang tuan-tuan boleh lakukan, di dalam campuran racun tersebut tuan-tuan boleh gunakan gam racun gam racun ni kalau tuan-tuan pergi ke kedai-kedai racun, ianya selalu dipanggil atas dengan nama gam racun, tapi sebenarnya ianya berbentuk seperti bahan penyerap macam spirit lah, ala-ala spirit sikit. Bila kita campur, kita sembur kepada tanaman, ianya akan cepat meresap ke dalam daun lapisan daun dengan lebih cepat berbandingkan dengan kering di cahaya matahari. Dan apabila kandungan racun di daun pokok tu tak meresap tebal, jadi bila hujan dia lebih tahan lama. Namun secara generalnya, secara umum, kalau tuan-tuan perempuan pergi ke kedai racun, boleh perolehi dengan nama sebutkan gam racun, mereka tahulah Baik, kaedah meracun, saya cuba zoom sikit ke sini, terlalu besar. Alright. Kaedah meracun kalau kita lihat di sini, seperti contoh ada racun serangga dan juga racun kulat. Jadi teknik campuran racun berjadual ni, tuan-tuan dan puan-puan perlu mempunyai pelbagai jenis racun serangga dan juga racun kulat. Untuk hari pertama, meracun, tempoh 5 hari pertama tu, tuan-tuan boleh gunakan racun A dan racun B dicampurkan dengan racun 1, racun kulat nombor 1. Jadi terdapat 3 jenis campuran di sini. Untuk minggu pertama, untuk 5 hari seterusnya, gunakan campuran C dan juga D dicampurkan dengan racun kulat kedua. Perasan tak? Ini adalah campuran berbeza, dan ini adalah campuran berbeza juga yang kedua. Begitu juga dengan seterusnya, 5 hari berikutnya, campuran tadi kita tengok C dengan D, campuran E, lepas tu kita campur lagi dengan A pula, kita balik kepada racun awal. Jadi di sini ada kombinasi racun-racun yang bercampur, dicampurkan sekali dengan EA campur dengan nombor 3, racun kulat nombor 3. Kalau kita lihat balik racun hari seterusnya, kita campur racun B dengan racun C. Campuran ni belum tadi kita tak gunakan lagi. Kita campur racun B dengan C, campurkan dengan racun kulat keempat. Jadi ini adalah satu teknik yang tuan-tuan puan boleh gunakan untuk mempelbagaikan campuran racun. Ini bagi tujuan untuk mengelakkan serangga dan penyakit serasi juga imun dengan campuran tersebut. Jadi kita dapat mengatasi masalah serangga seperti itu.
Baik, ini adalah kaedah meracun bagi racun tidak berjadual. Racun tidak berjadual ni dilakukan hanya apabila terdapat serangan serangga ataupun penyakit tertentu dan menggunakan jenis racun yang khusus untuk serangga ataupun penyakit berkaitan. Seperti contoh kalau dalam pemerhatian tuan-tuan dalam pengurusan tanaman, bila hari ini pagi ni tuan-tuan memerhatikan tanaman, terdapat jenis bentuk daun yang disebabkan oleh racun hama contohnya. Kita lihat merekod ke situ. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kena pasti ini adalah faktor serangan, simptom-simptom serangan oleh hama. Okey, apa yang perlu dilakukan? Dapatkan racun yang khusus untuk membunuh hama. Hanya gunakan racun itu saja, ya, untuk meracun kawasan tersebut. Kalau satu bahagian pangkal saja, bahagian tepi saja yang kena serangan, tuan-tuan dan puan-puan perlu meracun keseluruhan kawasan, ya. Bukan hanya kawasan yang tuan-tuan perhatikan kena serangan saja, tetapi kawasan sekeliling ladang tersebut. Ini bagi mengelakkan serangga yang tu pindah ke kawasan yang lebih elok secara penyakit pokoknya sihat, seterusnya akan merosakkan lagi, jangkitannya akan mula merebak. Dan untuk penggunaan racun cemberit ini, jenis ini perlu dilakukan selang 2 hari sekali, ya, setiap 2 hari sekali sehingga kesan serangan tidak berterusan. Hari ini kita lakukan, untuk membunuh serangga-serangga dewasa. Esok kita tak buat, lusa kita akan buat adalah untuk membunuh telur-telur yang baru menetas, ya, telur-telur serangga yang baru menetas. Sebab serangga ni menetas dalam jangka mesur antara beberapa hari, ya, biasanya 1-2 hari, maksimum pun 3 hari. Kita siram dengan racun sekali lagi untuk membunuh anak-anak supaya mak bapak yang dulu serangga dewasa dah mati, kemudian ni anak pun juga sempat mati untuk serangan. Biasanya 2 kali racun tidak berjadual memadai. Namun sekiranya terdapat lagi, kita kena perhatikan setiap kali kita gunakan kanta, lihat juga di bawah daun ada tak lagi serangga tersebut masih berada di kawasan tersebut. Kalau masih ada, perlu teruskan lagi, ya, dengan satu lagi siraman. Sekiranya dah berhenti, tak ada lagi kesan serangan, tuan-tuan dan puan boleh kembali ke penggunaan racun jadual yang biasa. Baik, ini adalah cadangan racun yang tuan-tuan dan puan sekurang-kurangnya perlu ada. Pada peringkat semayan, racun untuk racun kulat dan juga lecok anak benih perlu digunakan untuk mengelakkan masalah racun kulat, ya, di peringkat semayan. Ini adalah tajuk dia sebenarnya. Bagi lecok anak benih perlu dimiliki, kita gunakan semasa proses semayan. Seterusnya bagi racun serangga juga, ya, racun serangga kita gunakan daripada peringkat pembesaran racun serangga, antaranya untuk serangga kutu daun, lalat putih, kutu trip, hama memerah, pelumbun daun, racun kulat. Bagi racun kulat pula, racun kulat tuan-tuan dan puan perlu memiliki lecok anak benih. Ini dah ada di peringkat awal. Seterusnya hawa pucuk, bintik daun dan juga reput akar. Dan bagi peringkat berbuah pula, ini adalah tambahan racun serangga dan racun kulat yang diperlukan untuk lalat buah dan juga anthracnose juga reput buah. Jadi ini perlu dimiliki. Ini adalah cadangan racun sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan perlu adalah, ya. Baik, teknik meracun pula, perlu meracun keseluruhan pokok termasuk di atas dan juga di bawah daun, ya, kerana serangga waktu siang, waktu redup dia akan pergi ke atas, waktu panas dia akan menyeruk ke bawah daun. Jadi perlu disiram atas dan bawah. Juga perlu sembur atas media, ya, kerana ia bergerak, ya, boleh menyeruk di banyak kawasan. Semburan kena gunakan semburan sederhana kuat. Jangan kuat sangat kerana boleh menggugurkan bunga-bunga dan juga boleh patah. Jadi sederhana kuat, jangan terlalu perlahan sangat, ya. Baik, ini adalah teknik meracun menggunakan pam motor. Ini pam motor, tapi bergantung kepada tuan-tuan. Ada juga pam manual. Ini adalah pam motor yang boleh disandang, ataupun pam motor yang hanya bentuk hos panjang seret, ya. Jadi dipam bagi keseluruhan pokok. Baik, di sini saya akan tunjukkan video, namun gambarnya ini adalah hasil daripada program Bumi Kita sebelum ini yang telah ditunjukkan dalam TV. Saya sempat rakam masa dulu dan saya nak tunjukkan bagaimana teknik meracun menggunakan hos, menggunakan pam yang di peringkat awal saya tunjukkan gambar dia. Baik, saya cuba pergi kepada video dia.
Minta maaf kerana gambar dia tidak apa jelas, tapi sekurang-kurangnya teknik meracun tu adalah sama. Baik, kalau dapat dilihat di sini, walaupun kabur, semburan adalah semburan sederhana kuat. Ya, saya cuba run balik. Sederhana kuat di bawah dan di atas daun, ya. Menggunakan hose saja. Baik, itu adalah kaedah meracun. Baik, di sini itu adalah bagi peringkat penjagaan tanaman, ya, dan pengurusan ladang. Di peringkat itu juga tuan-tuan dan puan digalakkan untuk merujuk kepada nota-nota tambahan, ya. Saya juga telah download beberapa artikel berbahasa Inggeris, beberapa kajian berkaitan dengan serangga-serangga untuk mudah mengenapasi jenis serangga dan jenis serangan, ya, yang menyerang tanaman-tanaman. Jadi tuan-tuan dan puan juga digalakkan untuk merujuk daripada sumber-sumber mana yang berada di internet, sebab internet adalah satu sumber rujukan yang sangat banyak, ya, untuk kita belajar mengenali apa yang kita minat. Jadi begitu juga tanaman-tanaman lain, bagaimana penjagaan berkaitan dengan tomato, berkaitan dengan terung, boleh juga kita cuba dapat daripada internet. Sama ada tuan-tuan boleh menyertai forum-forum perbincangan berkaitan tanaman, ataupun bertanya dengan mendapatkan artikel-artikel berkaitan, ya, berkaitan tanaman yang tuan-tuan dan puan ingin ketahui. Baik, itu saja setakat ini untuk modul keempat. Kita akan terus sambung kepada modul kelima berkaitan dengan pengurusan hasil dan pemasaran. Kita jumpa sekali lagi.